الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar triyaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama petang ini meneruskan bacaan hadis ke-42 kita pada hari ini, yang merupakan hadis terakhir daripada kitab daripada buku 40 hadis penawar hati susunan guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Dan bersama dengan kita bacakan hadis ke-42, kemudian disusuli dengan kata-kata penutup yang dilengkapkan oleh Fadilatul Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan moga-moga dengan bacaan kita hadis ini akan memberikan kepada kita peringatan-peringatan yang bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dan juga saya menjawab salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi bagi yang memberi salam. Kemudian kita tengok hadis yang ke-42 ni, yang diletakkan tajuknya jangan berputus asa. Bi sanadil muttasil ila al-Imam at-Tirmizi rahimahullahu taala wa bihi qala an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Yang mana artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibunya ini ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Madinah dalam peristiwa hijrah, ramailah orang yang memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian-pemberian yang berbagai. Tetapi mak Anas bin Malik ni tak ada apa yang dia nak bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawa Anas bin Malik ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi mendoakan Anas bin Malik ini ketika itu kecil, berumur 10 tahun. Minta Rasulullah doakan kepada Anas bin Malik, dan dia serahkan Anas bin Malik ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik ini berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan dimeriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 2286 buah hadis. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Anas bin Malik ini panjang umurnya sehingga 100 tahun
Dia wafat tahun 93 Hijrah. Dan ramai anaknya, banyak hartanya berkat doa Nabi SAW yang didoakan di hadapan ibu Anas bin Malik ini, sewaktu ibunya menyerahkan Anas bin Malik ini untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Anas bin Malik ini pernah riwayatkan, dia kata, apa, aku berkhidmat Nabi kepada Nabi SAW ketika aku berumur 10 tahun. Aku berkhidmat dengan Nabi ini waktu ni aku kecil. Dia kata, maklumlah waktu kecil ini banyak benda yang kita budak-budak kan, banyak benda yang aku buat itu tak kena dengan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ketika itu tuannya adalah Rasulullah lah. Dia kata apa, tetapi dia kata adab ataupun akhlak tinggi baginda Nabi SAW ni, aku berkhidmat dengan Rasulullah sekitar 10 tahun, dan kalau aku buat satu perkara yang sepatutnya aku tak buat, kalau aku tak buat sepatutnya apa yang perlu aku buat, kan, Nabi tak pernah kata kenapa engkau tak buat ini. Dan kalau aku buat benda yang tak patut aku buat, Nabi tak pernah katakan kepada aku kenapa engkau buat begini. Nabi itu tingginya akhlak ataupun adab Nabi SAW hatta kepada khadim Rasulullah SAW, iaitu Anas bin Malik. Dia diriwayatkan 2286 buah hadis. Apa yang dia kata, Anas bin Malik ni kata apa, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini merupakan hadis, maknanya itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lafaz itu disebut oleh baginda Nabi SAW. Itu hadis Qudsi. Apa yang disebutkan, hai anak Adam, ya bani Adam, selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku mengampuni bagimu akan segala dosa yang ada padamu, dan aku tak peduli walaupun dosa itu banyak sekali. Ini Allah sebut melalui lidah baginda Nabi SAW, lisan baginda Nabi SAW. Kemudian disebutkan lagi, hai anak Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, jikalau seandainya dosamu itu sampai ke atas awan yang ada di langit, kemudian engkau datang mengharapkan keampunan daripadaku, nescaya aku berikan keampunan kepadamu. Kemudian disebutkan lagi, ya bani Adam, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang menemui aku buat dosa banyak sepenuh bumi ini. Tadi setinggi langit, dosa tu setinggi langit, ini sekarang sepenuh bumi engkau lakukan dosa, dan engkau datang kepadaku menemui aku, kembali kepada aku, padahal engkau tidak mempersekutukan, dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan Allah, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku datangkan kepadamu dengan sepenuh bumi pula keampunan. Ini disebutkan daripada hadis Qudsi, hadis riwayat Tirmizi atau kama qal, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan Rasulullah SAW menyebut hadis Qudsi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan apa? Dengan taubat. Sebelum ini pun dua hadis sebelum ini pun kita sebut ataupun disebutkan di dalam kitab ini berkenaan dengan taubat, musannif ataupun penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala mendatangkan hadis ini, betul-betul meletakkan hadis ini pada hadis yang terakhir, supaya kita yang mendengar ataupun kita yang membaca
buku ini akhirnya membawa kepada kita tidak berputus asa, kita optimis dan dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan bahawa kita ini sebagai seorang pendosa yang kita merasakan dosa itu yang terlampau banyak sehingga kita berputus asa. Dan kita tak rasa confident, rasa tak berdosa langsung, sehingga kita ini yakin sangat, kan? Jadi tengah-tengah, dia tengah-tengah. Kita merasakan bahawa kita berdosa, dan ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut taubat seorang hamba itu seperti mana yang digambarkan di dalam hadis ini. Diberikan keterangan oleh penulis Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Katanya hadis di atas menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah taala yang tidak bertepi itu. Rahmat yang luas yang tidak akan mengecewakan harapan seseorang hamba yang benar-benar berharap untuk mendapatkannya. Apabila seorang hamba benar-benar berdoa dan mengharapkan kepada Allah Ta'ala dan sungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripadanya dan disertai dengan tauhid yang benar, iaitu tidak ada syirik di dalamnya, dan dengan keyakinan yang penuh ataupun husnuzan, berbaik sangka dengan pengampunan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Syarat taubat ni ada 3. Kalau hubungan dia berhubung kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubung kait kita dosa itu dengan Allah Subhanahu wa taala, syarat taubat ini ada 3. Yang pertama itu kita tinggalkan maksiat yang kita lakukan. Itu yang pertama. Maksiat yang dilakukan ditinggalkan. Dan yang kedua, kita menyesal. An-nadmu, menyesal. Menyesal, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, syarat taubat itu berazam atau mempunyai cita-cita yang tinggi tidak akan kembali kepada melakukan dosa ataupun maksiat tersebut. Itu kalau dosa itu berkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa itu berkait dengan hubungan kita sesama manusia, ada syarat yang keempat, iaitu apa? Kita kena kembalikan hak yang kita ambil daripada orang. Kalau kita melakukan dosa berkaitan dengan harta orang, maka kita kembalikan harta tersebut kepada orang tersebut. Kalau kita tak jumpa orang tersebut, kan, kalau kita tak jumpa orang tersebut ataupun orang tu dah mati, maka kita mencari warisnya untuk kita kembalikan harta yang kita ambil itu kepada orang tersebut. Kalau kita tak jumpa waris, hilang terus orang itu dengan kita, bagaimana kita menginfakkan harta tersebut, nilai harta tersebut kepada fakir miskin, kalau dan juga kalaulah kita tak mampu, kita pun tak ada duit, tak ada kemampuan untuk mengembalikannya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang bersungguh-sungguh supaya tidak berlaku tuntutan itu di akhirat kelak. Maksudnya mohon dengan keampunan, melakukan amal ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang disebutkan kita hadiahkan pahala itu kepada orang tersebut, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Itu kalau dia melibatkan dosa kita itu berkaitan dengan manusia. Dosa dengan manusia ni banyaklah, kan, mengumpat, fitnah dan sebagainya, dan itu akan membawa kepada lebih sukar untuk kita bertemu dengan orang tersebut dan mengucapkan apa yang telah kita buat kepada dia. Jadi
Awal-awal kalau dosa dengan berkaitan dengan manusia ni, fikir betul-betul. Sebelum kita jatuh terjebak, yang kita selalu terjebak adalah mengumpat lah. Mengumpat. Sebelum melakukan hal tersebut, sebelum lidah berbicara, maka fikirkan habis-habis apa yang kita kena buat setelah kita terlibat dengan dosa mengumpat. Maka kita akan berdepan dengan orang tersebut dan meminta maaf kepada dia. Itu cara taubat. Cara taubat bagi dosa yang berkaitan dengan manusia lain. Baik. Kemudian disebab itu 4 syarat taubat. 4 syarat taubat. 3 itu berkaitan ataupun berhubungan dengan kesalahan kita dengan Allah. Jika berkaitan dengan hak anak Adam itu, maka ada syarat yang keempat, iaitu kembalikan hak ataupun minta halal. Kemudian disebutkan lagi, kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang kita lakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging dari muka kita, kerana merasa malu berhadapan dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Mau tak malu? Kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita rezeki, bagi kita kemudahan, bagi kepada kita kesenangan, bagi kepada kesihatan, bagi dengan kita berbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Tetapi apa yang kita tunjukkan kepada Allah, sebaliknya kita lakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka. Itu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan makhluk pun, kalau orang itu berlaku baik dengan kita, dengan melakukan kebaikan yang banyak dengan kita, kita malu nak lakukan satu benda yang dia tak suka. Inginkan pula dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita dah rasa kita melakukan dosa yang banyak, kemudian sudah tentu kita merasa malu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kalau di dunia ada malu, di hari kiamat nanti lagilah. Kan? Apabila badan ini yang berlumuran dengan dosa ini disoal siasat oleh Allah Ta'ala, rasanya tidak layak kita menjadi penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang rajin beribadah dan meninggalkan segala maksiat. Namun kita tidaklah pula mampu menghadapi seksa nerakanya yang lebih pedih, yang pedih itu. Sebab itu kita digalakkan di dalam kehidupan kita ini, dianjurkan di dalam kehidupan kita ini bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan ulama al-amilin, ulama, bergaul dengan ulama dan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, supaya apabila kita bergaul dengan mereka, kita tahu, kita sedar keupayaan ataupun kadar diri kita. Bila kita bergaul dengan orang soleh, kita nak kita pun jadi seperti mereka. Kita ada keinginan yang tinggi untuk menjadi seperti mereka. Dan kita akan mengukur diri kita betapa lemahnya amal ibadah kita. Ketika kita melihat orang soleh ini setiap waktu solat berjemaahnya, setiap waktu hadir ke masjidnya awal, menunggu waktu azan. Kita melihat orang soleh ini hadir di dalam pengajian-pengajian ilmu, ataupun mengajar, ataupun penuh dengan zikir, baca Al-Quran di dalam kehidupannya, melazimi diam, melazimi dengan akhlak-akhlak seorang Islam. Apabila kita bergaul dengannya, akan rasa di dalam diri kita ini tidak layak untuk kita jadi penghuni syurga, sedangkan orang-orang yang di hadapan kita ini banyak amal mereka, sedangkan kita ini orang yang banyak culas di dalam melakukan amal ketaatan. Namun kita tidaklah pula mampu, dah kita rasa kita ni tak baik, kan, kita tidak pula lah mampu menghadapi seksa nerakanya yang pedih itu. Ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini membayangkan kepada kita syair Al-Imam Syafi'i, ilahi lastu lil firdausi ahlan. Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan, aku ni tak layak jadi ahli ataupun penghuni syurga Firdaus.
wala aqwa ala naril jahim, tetapi aku pun tak sanggup nak menghadapi azab api neraka-Mu ya Allah. Ini dua jalan. Kita tahu kita tak layak, tetapi kalau nak masuk ke dalam neraka jahim itu, kita rasa kita tak mampu, kita tak kuat, dengan hadis-hadis yang digambarkan kepada kita bagaimana keadaan neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iazu billah. Maka oleh kerana itu tidak ada jalan lain kecuali hanya kita menaruh sebesar-besar harapan agar Allah Ta'ala dengan rahmatnya mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan kita untuk memasuki syurganya dan menjauhkan kita daripada siksa nerakanya. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa selepas solat pun kita tak pernah tinggal doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan kebaikan aku ni di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Dan akhirnya ditutupi dengan apa? Wa qina adzabannar. Jauhkan aku daripada azab api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menanti-nanti seorang hamba itu hadir mengakui kesilapannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan orang yang mempunyai azam yang kuat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, azam, keinginan yang kuat ataupun azam yang kuat, menyesal dengan kuat nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin berkenaan dengan seorang hamba yang melakukan banyak maksiat. Kejahatan apa yang tak dilakukan? Semua kejahatan yang dia pernah lakukan. Kemudian timbul di dalam hatinya ini keinginan untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Lalu dia jumpa seorang abid. Ini ada disebut di dalam Riyadhus Salihin. Boleh semak hadis bahagian at-taubat, bahagian taubat. Disebutkan seorang hamba itu, seorang ahli maksiat itu pergi berjumpa seorang abid, kan, bertanyakan, aku ini seorang yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan jenayah. Apa jenayah yang aku tak buat? Semua aku dah buat, kan? Adakah Allah Subhanahu wa taala ini menerima taubat aku? Maka abid ini kata, tak. Kamu telah melakukan banyak sangat dosa dan taubat kamu tidak diterima. Maka ahli maksiat ini begitu marah dengan abid ini sehingga membunuhnya. Dia telah membunuh 99 orang. Bila dia bunuh abid yang bagi tahu dia macam tu, cukup 100 orang dia dah bunuh. Kemudian dia datang kepada seorang alim, bertanyakan kepada seorang alim ini, aku telah melakukan dosa yang begitu banyak, yang sekian telah aku lakukan. Adakah Allah Subhanahu wa taala ni menerima taubat aku? Maka seorang alim ini menyebut kepada orang ini, kata, kamu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Di satu kampung di dalam negeri yang lain itu ada satu kampung yang di sekitar, di dalam kampung itu suasananya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kamu perlu tinggalkan daerah yang kamu duduk ini, kerana daerah ini tempat kamu melakukan maksiat, dan kalau kamu tinggal lagi di sini, kecenderungan kamu untuk jatuh kepada maksiat itu akan berlaku. Maka sekarang kamu pergilah ke negeri ini dan bertaubatlah, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hiduplah kamu dengan orang-orang yang soleh. Maka orang ini mengikut apa pesanan yang disampaikan oleh seorang alim ini, dan bergeraklah dia bermusafir menuju ke negeri tersebut. Dan di dalam permusafiran tersebut dia jatuh sakit dan meninggal. Dan ketika itu diceritakan dalam hadis ini, 2 orang malaikat datang berebut-rebut nak ambil roh orang ini. Satunya malaikat azab, satunya malaikat rahmat, berebut-rebut untuk mengambil roh
orang ini. Kemudian setelah berebut dua orang malaikat tersebut, maka pengadilan dia macam mana? Pengadilan adalah untuk mengukur jarak orang ini, dia berada dengan negeri dia melakukan maksiat itu ke dekat atau lebih dekat dengan jalan yang dia nak sampai, negeri yang dia nak tuju untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diukur jarak tersebut, maka didapati lebih dekat dengan apa? Dengan kampung yang dia nak sampai itu, untuk dia bertaubat dan berubah diri dia di situ. Maka dapatlah kepada malaikat rahmat. Malaikat rahmat menyambut roh orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih ataupun menerima taubat seorang hamba ini sebelum dia sampai ke negeri yang dia berazam dan bercita-cita bila sampai di situ dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat itu apa? An-nadam. Inti taubat itu apa? An-nadam. Iaitu menyesal. Menyesal dengan segala perbuatan yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah hadis yang ke-42, hadis yang terakhir beserta keterangan yang kita bacakan untuk hari ini. Maka akhirnya dalam buku hadis 40 hadis penawar hati ini, kita tengok apa penutup yang Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala nukilkan di penutup buku ini. Katanya negeri akhirat, memasuki syurga dan mendapatkan keredaan Allah Ta'ala adalah tujuan bagi kehidupan seseorang yang beriman di atas permukaan bumi ini. Segala usaha dan pertimbangannya dalam menghadapi bermacam-macam masalah di dunia ini adalah berdasarkan kepada keuntungan yang akan dicapainya di negeri akhirat nanti. Oleh kerana itu, kesedaran yang mendalam mestilah wujud di lubuk hati bahawa negeri akhirat lebih baik daripada dunia ini. Macam mana kita nak timbulkan? Bahawa akhirat ini jauh lebih baik daripada dunia ni. Walaupun dunia ini kita dihidangkan dengan berbagai-bagai kemewahan, kesenangan, keindahan, maka kita perlu ketahui akhirat itu jauh lebih baik. Nak tahu lebih baik, kan kesedarannya akan timbul apabila kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insan, kan kata Sayyidina Ali, al-insan nama, al-insan yanam, manusia itu tidur. Fa idza mata, apabila mati, intabahu, maka dia akan sedar. Baru dia akan sedar bagaimana kehidupan akhir dunia yang sebentar ini, dan bagaimana kehidupan di kubur dan di akhirat nanti jauh lebih besar daripada nikmat yang dikecapi di dunia ini. Jadi macam mana adalah dengan kita membaca Al-Quran dan menghayati tadabbur makna-maknanya. Di dalam Al-Quran ada tarhib dan targhib. Ada yang menceritakan wa'ad, ada yang menceritakan wa'id. Wa'ad begitu yang berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan ketaatan. Wa'id, ancaman yang disediakan bagi orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempat bertaubat. Tetapi inilah kita nak bangkitkan ini adalah dengan membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis dan mentadabbur makna dia, dan selain itu adalah tazkirah, peringatan-peringatan yang disampaikan agar terbentuk di dalam akal kita ini bagaimana seharusnya kita menyantuni dunia ini, dunia yang sementara ini. Sebab itu dalam sebuah hadis ada menyebutkan bahawa al-mu'min ini, orang mukmin ini dia tak jemu mendengar kebaikan-kebaikan dia. Mendengar kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada dia. Buat ini dapat ini, buat ini dapat, buat kebaikan ini, kena solat duha, solat malam, beristighfar, bersolawat. Tak jemu orang mukmin ini sikapnya.
Sehingga bila? Sehingga dua tapak kaki dia ini berada di dalam syurga. Jadi tazkirah, renungan daripada hadis, daripada Al-Quran ini penting di dalam kehidupan kita. Pesan-pesan yang baik itu penting untuk apa? Untuk membangkitkan di dalam fikiran kita, untuk setiap hari ini kita mencari kebaikan-kebaikan yang untuk kita lakukan. Kemudian disebutkan lagi, tetapi oleh kerana setiap orang hidup di dalam dunia ini adalah terpaksa mengikut sunnatullah dalam pentadbiran dunia, maka terpaksalah ia hidup dengan mengambil kira persekitaran yang ada di sekelilingnya. Ia telah diwajibkan mencari nafkah untuk saraan dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya, dan ia terpaksa pula berusaha untuk mendapatkan harta, benda yang akan digunakan bagi membantu orang lain yang kurang bernasib baik sebagai sedekah jariah yang menjadi simpanannya untuk hari kiamat kelak. Maka dunia ini adalah tempat bertanam, dan dunia mazra'atun lil akhirah. Dunia ini ladang untuk kita tuai di mana? Di akhirat nanti. Dan akhirat adalah tempat memetik buahnya, dan dunia ini merupakan wasilah atau jambatan yang mesti dilalui untuk sampai ke negeri akhirat. Kemudian disebutkan lagi, atas dasar inilah umat Islam digalakkan berusaha, berniaga, mendirikan binaan dan sebagainya. Malah untuk mengatur hal-hal ini, Islam telah mensyariatkan hukum Islam, hukum hakam yang berkenaan dengan masalah-masalah muamalat yang mengandungi masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya, serta diatur pula sistem zakat dan disediakan pahala yang besar bagi orang yang bersedekah supaya teragih kekayaan keseluruhan lapisan masyarakat yang aman dan bahagia. Sebab itu di dalam persoalan fiqh dia tak dibahaskan ibadah sahaja. Dia ada bahagian apa? Bahagian ibadah. Kemudian dia ada bahagian jinayah. Dia ada bahagian muamalah. Ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan manusia ada bab jinayat, ada bab muamalat, itu dengan hubungan kita dengan manusia. Setiap orang Islam mestilah faham dasar-dasar yang kita sebutkan tadi dan mestilah menjadikannya sebagai prinsip dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Maka sesiapa yang terlupa atau tidak mahu menyedari hakikat ini, pasti ia akan terkeluar daripada garisan yang telah ditetapkan oleh agamanya. Ia akan terpesong dan tujuan kehadirannya di alam dunia ini, lalu ia menjadikan hidup di alam dunia ini untuk dunia, dan segala pertimbangannya adalah berdasarkan kepada keuntungan dunia sahaja. Bahkan terkadang ia melakukan perkara-perkara yang pada zahirnya berbentuk akhirat. Ini yang kita takut. Zahirnya berbentuk akhirat, tetapi matlamat dan tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia yang fana ini. Seperti apa yang telah kita sebutkan pada beberapa hadis yang lalu, dan dalam hal yang berkenaan dengan orang alim, syahid dan penderma, qari, pendakwah dan penuntut ilmu yang akan diheret dan terus dicampakkan ke dalam api neraka yang berpunca daripada maksud keduniaan yang mereka mahukan. Yang ni nak tegur kepada apa? Kepada orang alim, kepada orang yang melakukan kebaikan yang berbentuk akhirat, maka hendaklah betul-betul kerana Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, bukan yang lain. Oleh itu kesedaran yang mendalam perlu ditanam dalam jiwa, dan dari masa ke semasa hati perlu diperiksa dan diubati, supaya hati yang merupakan tempat pandangan Allah Ta'ala itu bersih dan sihat, supaya bentuk tindakan yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada kesucian niat yang terkandung dalam hati. Kegagalan seseorang dalam menyedari matlamat hidupnya yang sebenar dapat merosakkan jiwa, fikiran dan tindakan. Fikirannya sempit dan neraca pertimbangannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan meraihkan kesenangan dunia yang sementara ini. Ia mencari kerehatan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat berusaha,
ia mencari buah di kebun yang baru sahaja ditanam, maka pasti ia tidak akan menemuinya. Maksudnya disebutkan, rehat ini di mana sebenarnya? Rehat ini sebenarnya di akhirat. Dunia ini, biarlah orang nampak kita berletih-letihan. Biarlah orang nampak kita berletih-letihan. Berletih-letih untuk apa? Untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdakwah dan sebagainya, infak dan melakukan kebaikan, pergi mengaji sana sini, mengaji, ada kelas tajwid, pergi kelas tajwid, ada kelas bahasa Arab, pergi kelas bahasa Arab, ada majlis ilmu, pergi kita untuk mencari ilmu. Nampak macam berletih-letihan. Kita buat semua ini kerana apa? Kerana ia adalah bekalan kita untuk kita tuai petik di akhirat. Kemudian disebutkan lagi, apatah lagi di dalam keadaan yang sangat mencabar di akhir-akhir ini, di zaman yang penuh fitnah ujian, iman kita diuji dengan dahsyatnya. Suasana persekitaran banyak bercanggah dengan nilai-nilai keimanan kita. Kita sangat terdedah kepada perkara yang mengakibatkan kemurkaan Allah, ke mana kita melepaskan pandangan. Maka di situ kita melihat perkara yang mungkar. Kat mana kita nak selamat pandangan kita ini? Celah mana pun, di sudut mana pun ada kemungkaran-kemungkaran yang berlaku, yang kita sebagai orang mukmin kena selamatkan diri kita daripada suasana sedemikian. Dan di mana kita meletakkan pendengaran, tadi pendengaran perkara yang bercanggah dengan iman, serta ke mana kaki kita melangkah di sepanjang jalan, di kiri kanan, sangat banyak perkara yang dapat mendorong kita untuk melakukan maksiat. Kita sudah tidak dapat terlepas dari dosa dan kesalahan, cuma besar atau kecil, banyak atau sedikit, teruk atau belum, maka tidak ada jalan selamat kecuali dengan mengikut tunjuk ajar yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah kepada umatnya. Oleh kerana itulah, pelajarilah sunnah Rasulullah sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran, dan pelajarilah ilmu yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf atau akhlak. Ilmu ini ataupun rukun agama ini ada 3. Yang pertama bahagian fiqh, yang bahagian ibadah. Yang kedua, yang pertama akidah, yang kedua ibadah, dan yang seterusnya itu adalah tazkiyatun nafs, menyucikan hati kita ini daripada sifat-sifat mazmumah dan memasukkan di dalam diri kita ini sifat-sifat mahmudah yang telah dibentangkan oleh Rasulullah. Berikanlah penumpuan yang banyak terhadap tarbiyah, pendidikan diri sendiri, anak-anak, isteri dan orang-orang yang ada di bawah jagaan kita, atas pesan Allah Subhanahu wa taala, atas firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Sejak dari dalam buayan lagi hendaklah kalimat tauhid la ilaha illallah ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita. Biarlah kalimah itu bersemai dan bertapak di lubuk hati mereka untuk menjadi benih yang kemudian akan menjadi batang, dahan dan ranting-ranting kepada keimanan mereka di hari tua kelak. Wujudkan suasana bi'ah Islamiah yang baik di dalam, yang sekecil-kecilnya di bawah penjagaan kita adalah di dalam keluarga kita. Wujudkan bi'ah Islamiah, rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, rumah yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, rumah yang di dalamnya ada pengamalan Islam di dalam rumah tersebut. Wujudkan suasana sedemikian supaya anak-anak ini membesar dalam keadaan dia tahu bahawa kehidupan ini yang terbaiknya adalah mengikut acuan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sangatlah dikesali tindakan setengah ibu bapa yang tidak mahu mengambil perhatian terhadap anak-anak mereka mengenai pelajaran ilmu fardu ain ini. Anak ni amanah. Kita melihat ada orang yang diuji tidak dikurniakan anak, sedangkan kita dikurniakan anak.
Dan ada yang di antara kita dikurniakan ramai orang anak. Kita kena tahu Allah ini maha adil. Orang yang tidak dikurniakan Allah Subhanahu wa taala zuriat, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia selamat dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tanggungjawab dia terhadap anak. Tetapi orang yang direzekikan di dalam kehidupannya ini zuriat, maka dia kena ketahui setiap zuriat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan terhadap ibu bapa, bagaimana membentuk anak ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dididik dengan acuan yang tidak elok, maka nanti anak ini akan mencari mana ayahku, mana ibuku ni yang ajar aku ni, yang tak bentuk aku dengan akhlak-akhlak Islamiah ini. Maka amanah itu cukup berat. Sangat dikesali tindakan setengah ibu bapa yang tidak mahu mengambil perhatian terhadap anak-anak mereka mengenai pelajaran ilmu fardu ain. Mereka tersangat gelisah kalau melihat anak-anak mereka tidak berjaya dalam peperiksaan ilmu sains, geografi dan seumpamanya, ilmu keduniaan, tetapi mereka tidak merasa gelisah kalau anak-anak mereka belum pandai baca Al-Quran atau belum dapat melakukan sembahyang dengan baik. Umur 10 tahun tak lekat lagi solat, tak risau. Umur 11 tahun tak lekat lagi solat, kita tak risau. Kata dalam diri kita kata apa, kecil lagi. Sedangkan 10 tahun itu Rasulullah kata 10 tahun kalau anak tak solat, maka diizinkan untuk kita pukul untuk membentuk adab, pukul ta'diban, membentuk adab kepada anak tersebut. Maksudnya 10 tahun dah lekat solat sendiri tanpa disuruh. 11 tahun sedemikian juga. Persediaan kepada alam mukallaf. Tingkatan darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2 ini solat tak disuruh. Tahu tanggungjawab masing-masing. Yang mana telah pun kita ketahui bersama bahawa sembahyang adalah tiang agama yang menentukan tegak atau runtuhnya agama seseorang. Kemudian disebutkan lagi oleh Syekh, apakah alasan yang akan kita kemukakan di hadapan Allah Ta'ala apabila kita disoal siasat tentang bimbingan yang diberikan kepada isteri dan anak-anak kita? Gerangan apakah jawapan yang akan diberikan sehingga kita dapat melepaskan diri dari siksaan Allah Ta'ala yang telah tersedia bagi sesiapa yang mengabaikan tanggungjawab? Sudahkah kita buat persiapan untuk menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan? Dikemukakan apabila Allah Taala bertanya tentang tubuh badan kita ini, kemana telah kita gunakan? Seperti hadis yang pertama yang kita bacakan dalam buku ini. Tubuh badan yang Allah bagi, kemana kita gunakan? Dan tentang umur yang telah diberikan, kemana telah kita habiskan? Dan juga tentang harta benda, dari mana kita perolehi dan ke mana kita telah belanjakan. Sebenarnya hidup kita sekarang terlalu senang. Senang yang melalaikan, senang yang melupakan kita dari mengingati negeri akhirat yang merupakan tujuan dari kehidupan kita di dunia ini. Kalau dilihat cara hidup kita yang ada sekarang ini, nampaknya seakan-akan kita mahu hidup untuk selamanya. Kita mengejar dunia dan menghabiskan masa untuk mencari kepuasan hidup di alam yang telah pun ditentukan Allah Ta'ala. Orang mengumpulkan harta sampai satu tahap dia pun tak menggunakan hartanya itu, dia wariskan kepada anak-anaknya dan sebagainya. Maka penat lelah yang dilakukan untuk ditinggalkan kepada orang lain. Kemudian disebutkan lagi, kita tengok setakat mana yang kita boleh bacakan dalam penutup ini. Kita memang tidak mampu untuk mengikuti sepenuhnya daripada kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabatnya. Kalau boleh 1/10-nya pun sudah cukup. Cuba bayangkan 3 bulan api tidak menyala di dapur isteri-isteri Rasulullah. Yang ni pun dibawa gambaran terhadap hadis yang diletakkan. Baginda yang tidak berdosa itu berzikir dan bersembahyang di waktu malam sampai bengkak kakinya. Mulut baginda tidak pernah kering daripada menyebut nama Allah Ta'ala dan hati baginda tidak pernah lalai daripada mengingatinya. Ini gambaran yang penulis penyusun bawakan terhadap
42 hadis yang didatangkan di dalam buku ini. Dan terakhir, apa yang Syekh sebut, baiklah sahabat, kita masih belum terlambat. Pintu taubat masih terbuka. Sebab itu hadis tentang taubat ini diletakkan pada akhirnya. Rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada murkanya, keampunannya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Yang penting kita bersedia untuk terus mengetuk pintunya, selalu datang merayu dan meminta belas kasihannya, dan hanya kepadanya kita pasrahkan diri kita yang berlumuran dengan dosa, dengan penuh harapan dan keyakinan supaya kita digolongkan dalam kumpulan hamba-hambanya yang diterima dan mendapat keampunan ke atasnya. Segala dosa dan kesalahan dijauhkan daripada siksa neraka dan bertuah untuk menjadi penghuni syurga yang kekal abadi. Kemudian diletakkan syair Imam Syafi'i di akhirnya, dengan munajat Imam Syafi'i, ilahi lastu lil firdausi ahlan. Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan, aku tak layak untuk syurga firdaus engkau ya Allah. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku tak mampu untuk tanggung siksa api neraka-Mu. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Terimalah taubatku dan ampunkan dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sesungguhnya keampunan Allah itu maha besar. Maka oleh kerana itulah ya Allah, terimalah taubatku dan ampunkanlah dosa-dosaku. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis kitab 42 hadis. Kita bacakan daripada hadis 40 hadis penawar hati susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, supaya ataupun moga-moga bacaan kita ini terhadap hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melembutkan hati kita dan memberi semangat kepada kita untuk terus beramal, dan juga dalam masa yang sama kita menumpang keikhlasan daripada penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan dalam masa yang sama menjadi jariah yang cukup bernilai pahala yang kita bacakan daripada kitabnya ini sampai kepada penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, dan kita akan dihimpunkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan kita akan bersama dengan penyusun dan yang kita menjadi saksi di dalam kehidupannya ini penuh dengan ketaatan, dan kita mempunyai sangkaan yang tinggi bahawa beliau dihimpunkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir lahu dhunubahu, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi min al khataya wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma a'idhu min 'adzabil nar wa a'idhu min 'adzabil akhirah. Allahumma alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga penutup ini adalah penutup yang baik untuk kita dan baik untuk penyusun. Moga-moga ada manfaatnya bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebaliknya daripada kelemahan dan kekhilafan daripada diri saya sendiri. Dan sama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah khusus untuk penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Lahu minnal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.